السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan adik-adik jutang kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita amalkan bersama supaya kita sentiasa berada dalam keredaannya. Mudah-mudahan dengan itu kita berharap selamat kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kita minta bahagia di kehidupan di akhirat. Kerana kita bukan lama benar nak duduk dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah SWT ke alam yang kal, alam yang baqa, alam yang sentiasa, takkan kembali lagi kepada dunia ni. Soalnya adakah kita akan selamat di sana besok? Kita di sana mestinya tak boleh lari. Orang tua pun mati, orang muda pun mati, budak-budak pun mati, kadang-kadang lahir-lahir terus mati, kadang-kadang sampai 100 tahun umurnya. Tentu boleh ikut nasib masing-masing. Allah yang menentukannya. Ya. Jadi oleh kerana itu kita pasti akan pergi ke sana. Apa persediaan kita? Apa benda kita nak bawa ke sana besok? Ada ke cukup ke tidak cukup bekalan kita di sana? Kalau tak cukup, dicukupkan dalam dunia ni. Sebab tu dalam dunia ni kita kena cari bekalan sebanyak-banyak yang mampu. Allah khabar. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa ialah sifat taqwa. Sifat taqwa yang nak kita bawa balik tu. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa dan dapat kita keselamatan dalam kehidupan di sana nanti. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita pada muka surat 190. Betul? Kita ambil bicara tentang nombor 7. Balasan amal. Apa saja kita buat akan dibalas balik di akhirat baru. Kalau baik amalan kita akan dibalas dengan kebaikan, iaitu syurga.
Kalau jahat amalan kita akan dibalas dengan kejahatan, iaitu neraka. Pilih yang mana nak. Nak surga ada caranya, nak neraka pun ada caranya. Jumpa? Ada yang tak jumpa lagi? Muka surat 190. 93. Ha? 93? 193? 193? Sembilan tiga. Atas kali. Ayat Quran tu. Ayat tu. Wa uridu tu. Wa uridu ala rabbika saffan laqad jiftumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Suratul Kahfi. Artinya apa? Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kamu sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Itulah. Ada badan, ada tangan, ada kaki, ada kepala dan sebagainya. Macam mana kita dicipta oleh Allah kali pertama. Itulah akan berhadapan dengan Allah SWT. Kalau manusia macam manusia lah. Kalau binatang macam binatang lah. Kalau malaikat macam malaikat lah. Semua akan berjumpa dengan Allah SWT. Berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah dalam ayat lain. Kamu semua akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Semua akan berdiri di hadapan Allah. Dibarikan betul. Ada 120 baris semuanya. Kita nak baris yang mana? Baris mana nak? Paling ke belakang baris nombor 3. Kerana hanya 3 baris saja orang yang beriman. Nombor 4 kafir. Sampai ke 120. Nombor 120 tu kafir belaka. Yang beriman hanya berapa baris? 3 baris saja. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam baris yang 3 ya. Setiap muslim wajib beriman. Setiap muslim, bukan muslim, setiap muslim wajib beriman bahawa setiap orang hamba akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Dan Allah akan menghisap amalannya tanpa ada perantaraan. Allah akan cek. Allah hanya hisap. Bukan malaikat-malaikat. Tak ada perantaraan. Tak ada malaikat yang hisapnya. Allah yang akan menghisap amalan kita tu. Tidak ada perantaraan. Bukan malaikat yang menghisapnya. Allah sendiri. Semua akan dicek. Baju ada berapa lah, kain ada berapa lah, gelang ada berapa, cincin ada berapa, rantai panjang ada berapa, tudung ada berapa, ngapa tak pakai? Apa dia jawab? Telekong ada berapa? Ngapa bila ke masjid, ke surau, telekong tu berenda-renda aja. Bila di rumah, pakai telekong tel alat je penuh. Semua akan ditanya. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Orang lelaki pun begitu juga. Dokar ada berapa, motor ada berapa, sorban ada berapa, ngapa tak pakai? Ada sorban ngapa tak pakai? Apa yang jawab depan tuan? Apa yang jawab? Sorban ni pun untuk haji je, bukan haji. Sunat pakai sorban? Sunat pakai. Semua akan dia tanya. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pertanyaan Allah Ta'ala. Itu dia ya. Semua akan ditanya di hadapan Allah SWT. Bahawa setiap orang hamba akan dihadapkan di hadapan Allah dan Allah akan menghisap amalannya tanpa ada perantaraan. Diriwayatkan daripada Adi
bin Hasan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma minkum min ahadin illa musal saik illa saik sayuklamullahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu terjemahan." Tak ada orang yang menterjemahkan. Summa yanzuru fala yara syai'a qaddamahu summa yanzuru baina yadayhi taqiluhun nar faman istata'u minkum an yatqiyan nar walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Tidak ada seseorang pun melainkan Allah akan bercakap dengannya di hari kiamat. Allah akan bercakap dengan dia di hari kiamat besok. Tidak ada di antaranya dengan Allah pun terjemah. Tak ada orang yang menterjemahkan. Semua orang faham apa yang Allah cakap. Yang kita cakap pun Allah faham mereka. Tak payah perlu penterjemah, ya. Kemudian ia memandang, maka tidak nampak sesuatu pun di hadapannya. Dia tengok, bukan Allah tengok, orang tu tengok. Dapat yang tak nampak dia apa-apa. Kemudian ia memandang di hadapannya, maka disambut oleh api neraka. Nampak neraka depannya. Maka siapa yang berkuasa menjauhi dirinya daripada api neraka walaupun dengan kebajikan dan bersedekah dengan apa? Dengan separuh buah tamar. Separuh aja, biji tak mampu. Separuh je lagi, maka buatlah, amalkan. Kalau itulah boleh melepaskan dia kepada neraka walaupun separuh buah tamar, lakukan. Hendaklah ia buat, hendaklah dia berbuat. Kalau itu boleh melepaskan dia daripada api neraka. Kerana tak lalu kita nak neraka. Dahsyat apinya. Paling lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Berapa kali dah saya sebut sini. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dan termasuk dalam erti menghadap Allah juga, memperlihatkan amalan manusia. Lalu mengakulah empunya amalan itu dengan dosanya. Kata dengan aku, dulu ayah nyemua kain tak tudung. Ayah nyemua kain tengah ada aja. Dulu doyan aku mencurinya, kata seorang lagi pula tu. Katanya. Getah buku tu aku lah ngutiknya. Belum tuan ngutik, dia dah ngutik getah buku tu. Tahu getah buku? Zaman kemai budak-budak tu ada getah buku tu. Getah kerap tu. Scrap tu tarik daripada pokoknya. Ini yang ada dalam pot tu, namanya kitab buku. Aku nak mencuri itu katanya. Dia ngaku belaka. Jika ia termasuk dalam golongan yang selamat, iaitu orang yang diberi surat amalannya daripada pihak kanan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Jadi macam mana kita menerima kitab yang penting? Ada 3 cara kita menerima. Yang pertama dengan tangan kanan. Enggak kita nak. Sekali lagi, enggak kita nak menerima kitab dengan tangan kanan. Enggak, tanda bahagia tu. Yang kedua tangan kiri. Itu tanda masuk neraka dulu. Yang ketiga lagi teruk. Apa dia? Macam mana yang ketiga? Tangan kiri tu cucuk dada, tembus sampai ke belakang. Dada tu, tangan tu tembus sampai ke belakang tu. Kuku tu tajam lah. Kuku tu dibuat daripada tembaga. Tajam. Cong ni. Terus masuk. Tembus sampai ke belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Ambil. Sampai nak ambil ni kata. Yang bahagia orang yang dapat dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah dalam surah Al-Insyiqaq.
Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya ringan aja. Cincai aja mereka itu. Tanya begitu aja. Dan dia akan dapat hisab yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa kegembiraan, rasa gembira. Balik ke sama dengan keluarganya, gembira belaka, seronok belaka, bahagia belaka. Puan-puan, tuan-tuan, yang paling menggembirakan apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua dapat syurga. Itu yang paling menggembirakan. Kita dapat, isteri kita dapat, anak-anak kita dapat, menantu-menantu kita dapat, cucu-cucu kita dapat, semua masuk syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul-rasul mana yang tak dapat? Ya, ada rasul yang tak dapat. Rasul mana? Siapa? Nabi Nuh tak dapat. Lagi? Nabi Lut tak dapat. Yang lain tak dapat. Itu dua Nabi tak dapat. Nabi Nuh, Nabi Lut dengan Nabi Nuh tak dapat. Kalau kita dapat, itulah lebih menggembirakan lagi, ya. Iaitu dapat masuk syurga bersama dengan keluarga kita. Itu cara yang pertama. Cara kedua macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, cara yang kedua macam mana? Ini tangan ini tadi, ini tangan ini pula. Macam mana? Menerima kitabnya melalui tangan. Ini tangan apa ni? Tangan apa ni? Tangan kiri. Siapa nak ngambil kitab dalam tangan kiri dia? Masuk dalam golongan kiri. Apa kata Allah dalam Quran? Washabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri. Siapa itu golongan kiri? Mereka itu dimasukkan dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa nak angkat tangan? Jangan nak angkat gambar orang yang dah. Lantak lah kalau tak ada air. Nak angkat tangan? Jangan nak angkat gambar orang yang itu orang tangan kiri. Masuk neraka dulu. Tak ada kesejukan, tak ada keselesaan dalam neraka tu. Neraka mana ada yang sejuk? Mana yang senang? Mana ada yang apa yang selesa? Mana ada kesenangan? Asyik nak menjerit aja. Aduh. Menjerit aja, sakit. Dalam neraka tu apa ada? Azab. Semua azab. Makan azab, pakaian azab, minuman azab, tempat duduk azab, tempat baring azab, semua panas lah ke? Lantai panas, dinding panas, atap panas, pakaian panas, makanan panas, minuman panas. Siapa lalu noh angkat tangan? Nak kata nak? Sekali lagi kata nak? Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan masuk kita dalam neraka. Yang keempat, jangan dengkin suami. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Jangan bergaduh dengan jiran. Bertekak je dengan jiran. Kalau nak neraka, buat dah. Buat dah. Terus bertekak. Gaduh je. Itu dapat neraka. Itu golongan kiri. Lagi teruk. Cara mana? Macam mana teruknya? Saya kabar yang nombor 3 teruk macam mana? Tangan kiri, jangan tangan kanan tau. Tangan kiri, betul apa buatnya? Cucuk dada, betul? Tembus sampai ke belakang, betul? Ambil dari belakang. Mana tahu? Allah kabar dalam Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah, ya. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, jerit. Dan dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Nama nerakanya Sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ya. Ada 7 neraka semuanya.
Salah satu namanya sa'ir. Nah, baik. Dan termasuk dalam arti menghadap Allah juga, memperlihatkan amalan manusia lalu mengakulah ampunnya amalan itu dengan dosanya jika ia termasuk dalam golongan orang yang selamat, iaitu orang yang diberi surat amalan daripada pihak kanan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Memudahkan hisabannya, hisab mereka ya, memasukkannya ke dalam syurga dan apa? Dan tidak menyiksanya di dalam neraka. Adapun mereka yang banyak maksiatnya, yaitu mereka yang diberi surat amalannya daripada belakang tadi ya, maka ia akan dihisab. Hisabnya ringan ke bersangatan? Orang dapat dengan dari belakang tu dihisab yang ringan ke dihisab dengan bersangatan? Dengan bersangatan lah. Cek semua kali. Sampai buka seluar, buka kain, buka seluar dalam, cek semua. Itu bersangatan lah cek ya. Dihisab dengan bersangatan. Tapi kenapa kita dari belakang lah? Maka ia akan dihisab di soal satu persatu. Semua sekali soal. Setiap dosa kecil dan dosa besar semua. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Laisa ahadun yuhasibu yaumal qiyamati illa halak. Faqultu ya Rasulullah, laisa qad qala Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalikal ardu laisa ahadun yunaqasunni ya hisab apa qasul hisab yauma illa ghadabun azabun ka qasul illa azun ba illa azab ya, melainkan azab. Tidak ada seseorang pun yang dikenakan hisab dengan halus, dengan sungguh-sungguh hisab. Teliti benar hisabnya, cek benar-benar dengan halus ya, di hari kiamat, melainkan ia akan binasa. Tanda binasa itu dihisab dengan hisabannya sangat yang halus, akan binasa. Lalu aku tanya, aku siapa? Aisyah, isteri Rasulullah. Aku tanya kepada Rasulullah. Lalu aku tanya, ya Rasulullah, tidakkah Allah berfirman, ayat yang dah kita baca tadi, apa firman tadi? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu ya. Ada Allah berfirman tu, barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka ada pun orang yang diberikan kitab amalannya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Baginda menjawab, mungkin ada ayat Quran itu. Baginda menjawab, itu adalah pengadapan manusia di hadapan Allah Ta'ala, dan tidak ada seseorang pun yang dikenakan hisab di hari akhirat, melainkan ia akan diseksa. Siapa yang kena hisab di akhirat besok, dia akan diseksa. Artinya seksa yang berat lah. Yang ringan lain, dia hisab juga, tapi dilepas terus, dia gembira dengan keluarga dia.
Tapi kalau kena hisap yang ringan, yang teruk, yang halus, yang teliti, itu tanda dia kena seksa tu. Berhubungan dengan menerima dan membaca surat ini, surat di hari akhirat adalah satu kebenaran. Memang betul, benda itu akan berlaku. Adalah satu kebenaran yang mesti diterima dan diimani. Kena beriman dengannya. Betul, benda ini akan berlaku. Ya? Siapa yang mengingkari, yang tak percaya, mengingkari adalah kafir. Kalau tak percaya, kafir. Jadi nak percaya ke tak? Kali nak percaya ke tak? Nak percaya. Kalau tak? Kau tak percaya? Kafir. Kafir ke mana perginya? Berapa lama? Berapa lama? Selama-lamanya. Tapi tak? Jadi kafir. Lagi apa kata Allah? Wa kullu insanin zamnahu wa kullu insani azamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura aqra'u kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Dan tiap-tiap orang manusia itu kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung, macam kalung pada leher satu orang tu. Yang kalung pada lehernya, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat surat yang dijumpainya dengan terbuka. Dia akan dapat surat tu. Surat tu apa? Mengandungi amal kita dalam dunia ni. Dia rajin sembahyang, ada suratannya. Dia rajin mengaji, ada suratannya. Dia rajin nutup aurat, ada suratannya. Dia rajin baca Quran, ada suratannya. Dia rajin selawat, ada suratannya. Dia rajin mengumpat, ada suratannya juga. Dia rajin nyemur kain, ketan dada, ada suratannya. Semua kan? Apa dia buat dalam dunia itu semua akan ditulis. Siapa nulisnya? Malaikat tu. Ada tak malaikat? Tuan-tuan dan perempuan, ada tak malaikat? Berapa orang? Yang bersama dengan kita selalu, berapa orang? Berapa orang ni? 2. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah ya. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Kiraman tu yang paling mulia. Katibin tu yang sentiasa menulis, sentiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa saja yang kamu buat. Semua dia tahu. Apa kamu buat dia tahu mereka. Dan dia tulis. Tak ada satu pun ketinggalan. Itu di akhirat akan ditunjukkan kitabnya balik ya. Dia rajin selawat, dia tulis. Dia rajin dangdut, dia tulis juga. Tengok ikut amalan dia. Kalau dia rajin karaoke ada tulisnya. That's the way I like it. Ada tulis. Ada tape recorder tau. Ada rakamnya. Kalau nyanyi lagu-lagu maksiat lah. Kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Okey Pak? Kemana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Keng. Esok ada keluar balik. Suara itu keluar balik tau. Tengoklah. Ya? Catatlah tu. Saya nyontoh aja ya. Bukan saya nyanyi lah. Itu contoh aja ya. Bagi semua orang faham. Tapi kalau ada berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Catat tak? Dicatat di malaikat tak? Catat lah.
Nah, jadi yang baik pun dicatatnya, yang jahat pun dicatatnya. Kalau berlagu tu tak ada dosa kan? Eh? Kalau berlagu. Berlagu mana? Subhanallah tadi. Kalau tidak tadi, baru tak berdosa lagu je. Nyeru manusia ngajak berjahat. Berdosa dah. Saya bagi contoh tadi tak nyeru tuan-tuan dan perempuan berjahat tapi kalau menyeru, kalau saya datang-datang terus je. Kalau tidak ada yang itu berdosa. Kalau saya menyeru ya. Ini dah. Saya bagi contoh aja, tak ada berdosa ya. Okey. Kemudian apa? Jika juga wajib kita beriman mengenai hal ini dengan ayat. Ada ayat lah. Apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ini yang sudah saya baca tadi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yakhur bala inna rabbahu kana bihi basira. Surah Al-Insyiqaq ayat 6 hingga 15. Apa artinya? Hai manusia, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Menuju Tuhan kamu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Kamu tetap akan berjumpa dengan Allah. Famulaqih, artinya kamu akan berjumpa dengan dia. Dengan Allah tu. Semua nak jumpa dengan dia tu. Saya nak jumpa, tuan-tuan nak jumpa, perempuan semua nak jumpa dengan Allah ya. Tak ada berlari. Semua akan berhadapan dengan Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Bagaimana? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Ceknya ringan aja, cincai aja. Macam orang balik dari Mekah lah, ceknya ringan aja. Tak ada beri guna ceknya. Pak Haji ada beli kapet kan? Tak ada. Padahal ada 16 tu. Baru balik dari Mekah tu. Udah nipu custom. Custom tu tahu tak? Tahu, tapi saja lepas. Tu ringan ya. Tu tanda dia dapat hisaban yang ringan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya, keluarganya, yang sama-sama beriman tu, semua balik dengan penuh kegembiraan ya. Dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, macam tadi macam mana? Dari belakang macam mana? Mula-mula apa? Tangan tu nyucuk dada. Betul? Tembus sampai ke belakang. Betul? Ambil dari belakang. Kalau jenis orang begitu, dari belakangnya, maka ia akan berteriak. Apa teriaknya? Celaka aku! Celaka aku! Jerit dia. Dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyada-nyada. Nama neraka apa? Sa'ir. Nama nerakanya Sa'ir. Sa'ir itu salah satu daripada neraka ya. 7 neraka. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir tadi ya. Sa'ir.
Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazah. Mana? Mana anda antara 7 neraka tu pilihlah. Yang pertama namanya Jahannam. Senang. Pilihlah. Ya nak kata. Yang kedua namanya Jahim. Nak. Diam tu tindak lah. Yang tiga namanya Saqar. Nak. Tak jawab pun. Anda tu. Yang empat namanya Sa'ir. Nak. Yang kelima namanya Khutamah. Nak. Nak lah tu. Diam lah kan. Yang keenam namanya Hawiyah. Nak. Yang ketujuh namanya Lazah. Itu 7 neraka ya. Itu dia. Dia berteriak, celakalah aku katanya, dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Menyala-nyala. Sesungguhnya ia dahulu masa dalam dunia tu, di dunia dulu bergembira di kalangan keluarganya, kaumnya yang sama-sama kafir tadi. Tak ada semayang, tak mengucap bila nak semayangnya, dia bukan orang pun. Nari je kerjanya, berjoget je kerjanya, karaoke lah kerjanya. Lagi apa? Mencuri lah dia, minum arak lah dia, isap dadah lah dia. Itu gembira je dengan keluarga dia. Itu dia maksud ya. Apa kata Allah? Dia maksud apa tadi? Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dalam dunia tu gembira je kerjanya. Tak ada langsung tanggungjawab, tak ada langsung ingat nak mati, tak ada langsung ingat nak saksi Allah Taala. Dia nak gembira aja. Rupanya kegembiraan itu menipu daya dia. Dia dengan kaumnya yang sama-sama kafir tu, ia menyangka bahawa itu dia sangka yang salah tu. Ia menyangka bahawa ia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Aku kan jumpa dengan Tuhan katanya. Dia rasa-rasa tak ada berjumpa dengan Tuhan. Bila berjumpa orang nyesal. Katanya. Bukan demikian. Kala. Bala tu bukan demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Tuhan kamu akan berjumpa juga dengan kamu akhirnya nanti ya. Maksudnya surat amalan yang dibaca oleh sekalian hamba itu ialah surat-surat yang ditulis oleh siapa tulisnya? Ditulis oleh malaikat. Siapa malaikatnya tulisnya? Raqib dengan Atid. Kiraman katibin. Itu 2 malaikat yang menulis segala amalan kita. Atau Raqib dan Atid. Tak kira lah. Nama itu orang malaikatnya sama. Ditulis oleh malaikat akan segala perbuatan manusia di dunia ni. Apa saja yang ditulis. Yang kejap ni tulis tak? Kejap ni ditulis dah apa yang kita buat kejap ni. Tulis. Dengar saya bercakap ni ditulis. Nyuluh apa tulisan ni ada video masuk. Perempuan dengar tu pun ditulis. Betul kan saya baca tadi pun tulis juga. Tulis juga. Tapi dia nyanyi apa? Kerana nyuruh orang nyanyi ke dia bagi contoh. Bagi contoh tulis juga. Dapat pahala juga. Tulis yang baik lah. Lepas ni kamu macam mana? Tulis juga. Dah balik ke rumah tulis dah. Tulis juga. Balik je ke rumah dia pun muka radio prank. Betul dah bunyi dang tulis tu. Dalam hatiku hanya ada kamu. Tulis tu. Tapi sebelum aku tahu boleh. Ya. Tulis boleh kat. Dia pandai. Dia pun tak tahu, malaikat apa tak tahu. Kami tak pandai jadi. Tak pandai. Kalau tak pandai, macam mana nak ngajar? Mesti tahu contohnya, bagi contoh. Kau macam mana nak ngajar? Kalau apa tak tahu, apa yang namanya? Tak ada contoh lah.
tak dapat nak bagi tahu contohnya. Jadi mesti nak tahu. Benda yang jangan buat tu kabur lah. Yang ni jangan buat, yang ni kena ada contoh, kena tahu kita apa nak dicontohkan. Baik. Jadi tu dia, semua akan ditulis. Sebagaimana kita mengetahui bahawa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Dan tugas-tugas mereka mengikut keterangan yang diberikan oleh Allah secara ijmal dan secara tafsil. Maka wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala mengutuskan mereka kepada kita sebagai apa? Sebagai penjaga kita. Mereka tu kerja apa? Menjaga kita. Sebagai penjaga. Nama malaikatnya malaikat hafazah. Penjaga. Hafazah, dia jaga kita daripada bahaya. Dia mengelakkan kita daripada bahaya. Kecuali mana yang sudah tertulis. Itu tak ada dia dijaganya. Kalau dah tertulis di lauh mahfuz, dah takdir, dia kena langgar mentokak. Dia langgar mentokak lah. Masa itu malaikat biarkan. Dia tak pelihara kita. Kalau tak ada tulis, dia akan pelihara. Dia akan pelihara kita daripada belanggar. Dia akan pelihara kita daripada dipatuk ular. Dia akan pelihara kita daripada ditimpa nyor dan sebagainya. Dia pelihara. Itu namanya malaikat hafazah. Malaikat memelihara kita. Kemudian yang kedua, apa kerja malaikat itu? Menulis amalan dan perkataan kita. Semua akan tulis. Saya ngajar kejap ni. Tiap-tiap patah yang keluar dari lidah saya itu akan ditulis. Menulis amalan dan perkataan kita, iaitu malaikat kiraman katibin, yang dijelaskan dalam ayat tadi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu, yang mulia di sisi Allah. Itu kiraman tu yang mulia di sisi Allah, yang mencatat tu katibin, pencatat, yang mencatat pekerjaan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu buat. Apa buat semua dia tahu. Apa saja kamu berak dia tahu, kamu kencing dia tahu, kamu berjalan dia tahu, kamu merangkak dia tahu, kamu mencuri dia tahu, kamu puasa dia tahu. Semua dia dengar belakang tu, tu malaikat. Tak ada lepas daripada pengetahuan malaikat tu. Yang dijelaskan dalam ayat lain, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kesalah khabar ya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Surah Al-Jasyiyah. Allah berfirman, apa kata Allah? Inilah kitab, hadzal kitabuna. Inilah kitab kami. Catatan kami yang menuturkan terhadapmu, kami khabar kepada kamu dengan benar. Kitab tu benar aja. Apa yang telah kamu buat akan ditulis itu. Tak ada lari daripada kebenaran. Bil haq, benar aja. Kamu mencuri akan dicatat tu kamu mencuri. Kamu bersedekah akan dicatat kamu bersedekah. Bagaimana? Kamu berzikir akan dicatat kamu berzikir. Apa saja dicatat dengan kebenaran. Yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Kerana sesungguhnya kami telah menyuruh malaikat apa yang telah kamu kerjakan. Malaikat telah disuruh oleh Allah. Ya, catat apa yang telah dibuatnya. Dia baca Quran, dia catat, dia baca Quran ya. Bagaimana? Dia ngajar, catat saya tu, dia catat pada hari Sabtu ni saya akan ngajar, dia catat tu ya. Kemudian saya ngajar apa? Ngajar orang buat maksiat ke? Ngajar orang nyanyi ke? Macam ada nyanyi tadi, dia ngajar orang nyanyi gitu. Bukan, dia bagi contoh aja, dia catat tu. Malaikat akan
malaikat akan segala malaikat catat oleh malaikat ya, mana dia? Ayat tu dah mulai tadi ni. Mana dia? Kerana itu ialah surat-surat yang ditulis oleh malaikat akan segala perbuatan manusia di dunia ini. Sebagaimana kita mengetahui bahawa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Rukun iman ada berapa, tuan-tuan dan puan? 6. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qadar dan qada. Percayakan qadar dan qada. Ada 6 rukun iman tu. Ya. Jadi kena yakin tu. Bahawa salah satu daripada rukun iman telah percaya akan malaikat. Dan tugas-tugas mereka itu udah baca ni je. Ayat tadi ya. Kat mana? Sudah baca tak tadi? Sudah kan? Penjaga kita ni dah ada baca ni. Yang betul tadi ya. Beriman bahawa Allah telah memutuskan mereka kepada kita sebagai penjaga kita, penulis amalan. Dah kita baca tadi tu. Sama mana untuk baca lepas ni? Dah hilang. Ya? Patutnya apa? 196. Bawah kali ya. Okey. 196. Maka catatan yang ditulis oleh malaikat itu akan dapat dibaca oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Semua boleh baca. Walaupun dia tak pernah pergi sekolah, walaupun dia dalam hidup tak kerti baca. Esok di akhirat esok semua boleh baca. Semua pandai baca. Dengan kerana Allah boleh dan orang tu tak boleh baca jadi baca. Ada tak manusia yang dia tak pernah pergi sekolah tapi terus boleh baca, ada tak? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca olehmu, kata malaikat. Aku tak kerti baca, kata. Aku tak boleh sekolah, mana aku tahu, kata. Baca olehmu 2 kali semuanya. Baca olehmu, kata. Aku tak kerti baca, jawab sekali. Kali ketiga dia peluknya. Betul dia kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan menyebut nama Allah. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Terus boleh baca. Itu di antara mukjizat-mukjizat yang telah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betul ke? Semua baca ya. Dibaca oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Maksud hisaban amalan iaitu Allah serahkan keadaan manusia kepada amalannya, perkataan akidahnya betul ke tak? Pegangan mereka betul tak? Yang baik atau yang jahat, semuanya akidah tu. Yang betul akidah apa? Akidah Islam. Yang jahat lain daripada Islam, semua jahat mereka. Christianity jahat, Hinduism jahat, Buddhism jahat, Yahudi jahat. Yang tak jahat hanya Islam saja. Dia nak yang baik belaka tu. Mereka yang baik atau yang jahat, sebelum berpindah kepada mahsyar, sebelum pergi kepada mahsyar tu, dalam kubur dah dicek akidahnya. Setelah itu mereka akan mengambil surat amalannya. Itu dia ambil surat amalannya tu. Lantas mengaku dengan amalan mereka. Dia mengaku, ya, kami buat ini, kami buat, aku buat ini, ya. Mengaku dengan amalan tu. Tak boleh nafikan dah. Ada bukti tu nak nafikan. Ada videonya. Nampak dia tengah mencuri, nampak dia tengah berzina, nampak dia tengah nyemur kain ke tangan dada, nampak dia tengah baca Quran, nampak dia tengah selawat. Macam mana nafikan? Dia akan mengaku je ya. Selain itu mereka akan
mengambil surat amalan, lantas mengaku dengan amalan mereka, mengaku balasan nikmat atau balasan seksa. Kalau buat baik dapat apa? Dapat nikmat. Kalau buat jahat dapat seksa. Atau balasan azab yang akan diterima. Firman Allah, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Surah apa? Surah Al-An'am. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali, semua akan kembali kepada Tuhan. Maka akan berlakulah, akan beritahukan mereka, Allah akan beritahu dengan amalan yang mereka lakukan. Apa yang kita buat semua akan diberitahu. Kamu buat ini ni, aku buat ini, semua akan beritahu. Ya. Kemudian mengenai hisaban amalan, kedudukan manusia akan berbeza dan berlebih kurang. Ada orang dihisapnya ringan, ada orang dihisapnya bersangatan. Segolongan daripada mereka akan dihisap dengan hisaban yang mudah. Dibentangkan amalan mereka. Allah memerhatikan amalan jahat mereka. Orang lain tidak melihatnya. Allah nampak. Allah ampunkan kejahatan mereka itu. Kalau dia taubat, Allah ampunkan kejahatan mereka itu. Lalu diperintahkan memasuki syurga. Kalau baik, terus dapat syurga. Kalau jahat, akan masuk dalam neraka. Segolongan daripada mereka dihisap dengan teliti, sungguh-sungguh hisapnya, disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan. Tetapi Allah tidak menerima. Dan binasalah mereka berserta dengan orang-orang yang binasa. Terus masuk neraka. Seperti orang kafir, seperti Firaun, seperti Namrud, seperti Abu Lahab dan sebagainya. Terus masuk neraka. Dan binasalah mereka, ya. Tetapi Allah tidak menerima dan binasalah mereka berserta dengan malaikat, supaya berserta dengan orang-orang yang binasa itu. Seperti yang binasa apa? Itu yang kufur tu, yang melawan Allah tu. Firaun, Namrud, Qarun, Haman dan sebagainya. Binasa belaka tu. Allah mengingati malaikat supaya menyebut amalan jahat mereka itu. Lalu terbongkarlah di hadapan khalayak ramai. Semua tahu dah lepas tu. Dalam dunia ni kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan tak tahu jahat saya ni. Mana tahu, saya tak khabar pun. Tapi di akhirat besok, kalau tak taubat akan ditunjukkan. Ada video besar-besaran. Nampak gambar saya tu. Tengah buat apa? Nampak. Punyalah malu di hadapan Tuhan, di hadapan khalayak ramai tu. Gugur segala daging-daging muka tu. Habis gugur, tinggal tulang je tau. Kerana malu sangat. Mudah-mudahan tak tunjuk yang lain. Mudah-mudahan itu kita kena selalu bertaubat. Lepas sembahyang apa buat? Taubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dan sebagainya. Minta taubat. Ustaz, kalau bertaubat tunjuk yang juga lah. Tak ada. Dipadam je lah. Di-delete. Tahu delete? Padam. Macam handphone ni. Boleh dipadam tak? Itulah taubat dipadam je. Segala dosa-dosa kita tu akan dipadam. Kerana Allah dah terima taubat kita. Tapi syarat taubat tu je? Syarat-syarat. 3 syarat taubat. Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak melakukan dosa itu lagi. Yang ketiga berazam tidak akan melakukan dosanya lagi. Kalau ada 3 tu asal. Diterima lah. Kalau diterima tak ada dosa lagi. Baik, satu ayat lagi, satu penggal lagi. Oleh yang demikian orang-orang mukmin mestilah mengetahui amalannya sebelum Allah mengetahuinya. Sedangkan Allah tahu dah sebelum Allah mengetahuinya di hari kiamat. Mestilah segera berlumba-lumba mengerjakan amal soleh sebelum terluput peluang. Firman Allah Ta'ala,
fa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa biha khasibin biha biza ya wa kafa biza khasibin za apa betul za ya wa kafa biza khasibin wa kafa bina khasibin. Dan jika amalan hanya seberat biji sawi berapa kilo? Sebiji sawi berapa kilo? Tak ada, tak bergerak pun ya. Kalau pasal itulah seberat itu. Ya. Jika amalan itu hanya seberat sebiji sawi pun pasti kamu akan mendapatkan pahalanya. Kalau buat kecil aja pahalanya akan dapat pahala. Betul ke dosa kecil je ke? Kalau tak tawad akan dapat dosa. Sama ada dosa atau pahala ya. Dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan. Kami yang menghitung kamu. Sama ada kamu berjaya atau tak berjaya. Okey, cukup hal itu untuk pagi ini. Akan datang kita sambung lagi ya. Iaitu cerita tentang hisaban tadi ya. Tak habis lagi cerita tu ya. Akan datang kita baca insya-Allah. Udah sejam lebih dah. Saya tak dari belum pukul 9.30 dasarnya. Ini dah 10.23. Oh, jauh lebih ni. Ya. Dia kalau dah naik shift tu memang tak mau berhenti. Kita tadi naik shift tu. Dia tak nak berhenti tu. Ya. Memang dah sedap no. Tak mau nak berhenti. Sama buat maksiat. Kalau buat maksiat seronok bila nak berhentinya. Itu yang bercakap-cakap lalu tu. Ya. Ngumpat tu seronok dah. Ngumpat tu seronok dah. Seronok itu yang anu macam-macam. Ya. Nari seronok dah. Sampai ke subuh, sampai ke pagi ada nari tu ya. Kedua pagi nari lagi deng. Benda maksiat tu. Memang benda seronok. Alright, sekian dulu untuk pagi ni. Ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Dan kita tengah-tengah dia membelakang. Ada chat. Ada apa? Ada chat bila masuk sini. Yang terima jaga tinggi dengan dah. Kalau dia ada iman, dapat masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu. Imannya paling kecilnya sebesar biji sawi. Kalau ada besar itu, iman tu terima Tuhan, dia masuk neraka dulu. Lepas tu boleh masuk syurga ya. Keluar dari neraka dapat masuk syurga ya. Syarat beriman. Kalau kafir tak ada chance, terus masuk neraka. Jadi jangan kita sebab akidah kena jaga betul-betul. Okey, lagi? Oh, dah 5 kali lagi, tak ada dia. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu